Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke manakah arah pergerakan market. So guys, let's go, kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk tengok apa yang dah berlaku untuk satu hari semalam. So inilah Coin Market Cap. So macam biasa kita akan tengok Coin Market Cap dulu, apa yang berlaku. Coin Market Cap berada di 1.28 trilion, which is sedikit berkurangan sebanyak 0.27%, which is tertinggi semalam adalah 129, which is expected coin tak berlaku banyak perubahan lah, maybe bergerak sideways je kita tengok nanti. Dan volume berada 56 bilion, which is ni nampak getara pengurangan sebab semalam dalam 60 lebih, so which is kat sini dalam 13.14%. Dan untuk dominan BTC di 46.1%, ada pengurangan sikit 0.03, which is expected tak banyak berlaku perubahan dalam market untuk tempoh pagi ke malam. Kita tengok adakah betul yang tu cakap tu, tak banyak berlaku perubahan. So kita tengok Bitcoin. So Bitcoin, harga Bitcoin apa? 31.645, which is expected untuk minggu ni, hari Jumaat. Kita hanya berada di close di CME chart 31.7, so nak 31.65, which is untuk minggu ni memang tak banyak perubahan, hanya pergerakan sideways je. Ada kembali balik, so which is kata baguslah untuk hari minggu. Sebab apa? Kita tak akan buat barang gap lah, dan gap tu akan tak menjejaskan kita performance untuk minggu depan. So which is, untuk daily hanya 0.08 recovery, tapi pergerakan price tak berlaku banyak pun. Pagi semalam dalam awal-awal pagi mungkin dalam 31.7, 31.8, which is atau 31.3, 35, which kita tengoklah hanya price tu tak banyak pun melakukan pergerakan. Untuk Ethereum pun sama juga, 1.8 dan 1.9, which is recovery dalam 1%. Tapi sebab tengok sebab apa, Bitcoin ada sikit momentum naik ke atas. Sebab apa, sebelum ni kita tengok untuk hari pagi tu lah rendah dalam 31.3 dan 3.6, which is hanya 0.08% untuk Bitcoin tu. Sebab tu kita tengok altcoin pun ada sikit melakukan kenaikan. Dan kita tengok Binance kembali balik ke dalam $300, so which is pagi semalam kita tengok dalam $314, dan petang tu malam kita tengok dalam 298.97. Dan sebab itulah kita tengok untuk daily dia masih belum recovery 065. Sebab apa? Sebab awal pagi tu adalah dalam 214, dan malam 314. Dan untuk tempoh malam semalam 200, which is sebab tu lah untuk daily masih dalam rate lah. Dan Cardano masih lagi 1.8. Tengok untuk minggu ni Cardano sikit weak, tak berlaku banyak pergerakan dan tiada sebarang recovery, walaupun Bitcoin melakukan sedikit recovery. So which is kita tengoklah apa yang berlaku Cardano, dan expected tu Cardano mungkin boleh akan jatuh balik dalam $90. So probably pagi ni tu akan review sikit lah untuk altcoin ni, chart altcoin. SRP terus melakukan jatuhan 0.58 ke sebelum ni dalam 0.6. So she expected untuk market cap jatuh. Sekiranya market cap jatuh lagi di bawah 1.2 dan 1 trilion, which is kita tengok altcoin lain pun akan suffer lah. Bukan altcoin saja, semua coin akan suffer, which is expected tu untuk maybe kita akan ada discount untuk tiap coin tu dalam 70 ke 80%, which is sekarang kita tengok BTC ada 55%. So sekiranya jatuh ke dalam 20k, kita expected BTC akan drop dalam diskaun dalam 70%. Untuk altcoin expected dalam 80% ke atas. So untuk Dogecoin terus sedikit recovery, tapi tak banyak pun, walaupun 75 masih lagi belum berada di 0.2, which is continuously jatuh week by week. Kita tengok ni week by week terus melakukan kejatuhan. Last support Dogecoin lah 1.15 sen. Tu kita tengoklah adakah Dogecoin akan jatuh bawah lagi. Sekiranya jatuh bawah lagi, seperti untuk Dogecoin recovery lambat lah. Dan untuk Polkadot pun terus melakukan kejatuhan daripada 15, 14, now 12. Dan untuk Uniswap pun daripada 20, 16, Solana daripada semalam 26, now 27. So now Solana performance bagus, walaupun dalam untuk crash ni performance bagus lagi, walaupun dia kini BTC jatuh ke bawah 30. Dan seperti Solana hanya kembali kepada kawasan support je. Kadang kita berada di kawasan atas angin maknanya, antara support dan resistance. So which is kini jatuh adalah 23 adalah kawasan support untuk Solana. So Chainlink berlaku sedikit pendekatan, so which is bagus juga kot ni. Dan kita tengok another coin. So itu kita tengok, which is secara keseluruhannya market malam tak melakukan banyak perubahan, hanya pergerakan sideways dan hanya recovery dan sikit aja, tak banyak pun, almost dalam 1% je, tak
Majoriti semua 1% je. Dogecoin 7%, walaupun 7% ni disebabkan dalam price ni tak banyak pun. Mostly semua dalam 1 atau 2% lah, bawah 2%. So guys, let's go, kita pergi ke chart dulu untuk tengok apa yang berlaku untuk tempoh akan berlaku lagi. So inilah total market cap. So total market cap, tengok price macam juga tu, ada target 1.2 dan 1.2 dan 1 trillion. So expected masih lagi belum sampai. So expected lah untuk di total apa yang tu nampak. First kali masa cakap tu ada channel ni, ada falling channel. Falling channel ni untuk expected ada yang short recovery. So now kita ada menika kat minor, iaitu falling wedge, which is dah pun break ikutkan ni. So retracement tu expected untuk hari ni dan minggu depan. So expected akan berlaku sikit recovery untuk sampai trendline ni. Ada tengok adakah trendline ini akan break juga. Sebab apa? Ikutkan pattern ni adalah break tu akan break ke atas. So dan break ke atas tu expected zone untuk price itu sampai ke target price ni. So sekiranya ini yang dibuat, expected untuk point breaking, kembali balik ke kawasan resistance almost 1.4 trillion. So sekira ini yang berlaku, expected untuk BTC juga melakukan kenaikan sikit, dan altcoin pun akan melakukan kenaikan sikit. And then kemudian kita akan dari sini mungkin kita akan ada rejection untuk first target di 1.2k. Dan kita tengok jika break ini lagi bawah, expected kita akan melakukan price di 1 trillion. So kita akan dapatlah harga BTC di bawah 30k. So sama-sama tengok adakah berlaku recovery dulu untuk minggu depan ataupun terus melakukan kejatuhan. Tu expected more akan melakukan recovery sikit lah. So untuk dominant, let's go, kita pergi dominant, tengok apa yang berlaku dominant. Dominant tu ada tengok sikit ni, dia buat charting sikit. So which is sebelum ni kita ada resistance, kemudian tu buat support pula, swing high to swing low. So which is tu ada support. Tu expected tu price akan bermain dalam kawasan ni. Untuk pattern ni masih lagi tu expected untuk berlaku reaction ke bawah untuk dominant jatuh, which is boleh cakap bila market dan total market naik, dominant jatuh, tu expected harga BTC akan pun naik dan altcoin pun akan melakukan kenaikan. So which is sama dengan apa yang data di data di crypto dia, total market, which is dia pergerakan tu bila market jatuh, dominant jatuh, ada menyebabkan ke BTC akan naik dan altcoin akan naik. So which is untuk short term, macam juga short term recovery akan berlaku. Ada yang tengok kat sini pun stock RSI dah pun pada overbought, dan yang ni pun berada amor kat kawasan bullish. Sekiranya ada berlaku correction ke atas, expected tu bila akan berlaku rejection ke bawah untuk sampai ke kawasan ni lah. Dan expected tu untuk dominant akan melakukan kejatuhan, dan barulah kita akan ada untuk run up ke atas. Expected ni kalau jatuh pun probably dia akan jatuh slowly, masih dalam trend line ini, which is kata bullish trend line lah. So which is expected bila berlaku ini, expected tu akan berlaku ada pergerakan yang bullish lah untuk Bitcoin. Sebab apa? Kita nak tengok balik dominant dan Bitcoin bergerak seiring. Apa maksud seiring? Maksudnya dominant market dominant bergerak ke atas, dan BTC pun bergerak ke atas, dan market cap pun bergerak ke atas. Which itu yang kita tengok, itu akan bila itu berlaku, anda kena ingat itu akan probably itulah kita punya buran. Dan bila buran macam cakap, kita ada price target all time barulah lebih daripada 65k. So, sekarang apa yang kita buat, kita accumulate more coin, itu terutama Bitcoin. Terutama kita buy more Bitcoin untuk kumpul aset lah. Let's go, kita pergi ke main chart. Itu Bitcoin tu apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours. So ini yang Zoom monitorkan sekarang ni. Malam tu ada terangkan review, malam tu ada terangkan ini Diamond Hand. So which is ikutkan ni pun dah break, dan expectedkan ini adalah orang kata pergerakan retest. So tengoklah pukul 8 nanti, kerana baru buka, adakah dia akan naik ke atas. Untuk expected dia akan naik ke atas. Alright, expected untuk sampai sini, dan expected more drastic, so expected untuk sampai test trend line ni dulu lah. Macam cakap sekarang yang dominant buat sampai 1.34 1.4 trillion, expected tu Bitcoin pun akan berada di kawasan ini. Dan kita tengok adakah dia akan terus recovery lagi untuk breakout ataupun buat ke bawah. Tapi untuk yang ni expected dia untuk breakout ke atas dulu. So nanti tu tunjukkan ada satu trend line ke atas ni, dia jumpa tadi. Dan dari atas ni barulah akan berlaku bang ke bawah, dan barulah kita akan ikut kita punya pattern ini untuk sampai ke first target di 30k, kemudian lah satu gap. Walaupun perjalanan price macam ni, kita masih lagi monitor untuk price pergerakan yang channel yang besar ni.
Tu ada satu trendline nak tunjukkan yang tu probably tu kena pergi ke daily untuk lebih nampak. Tu tengok tadi expected, sebab apa tu expected dia recovery. So recovery sampai mana recovery tu? First kali kita ada horizontal 36. So kita perlu cari satu lagi trendline. Akan pergi ke daily. Alright, daily. Alright, yang ni kita ada trendline yang ini. Alright, potential untuk sampai trendline ni tu expected mungkin dia akan pergi yang ini tu. 4 hours dekat dominant. Tu dominant lu salah tengok saja. Yes, dominant. Alright, so dominant ni kita ada yang ni. So nak tarik yang ni maknanya. Nak tarik ni sampai ke bawah dulu. Tu expected. Alright, so nak tengok sekiranya dominant ni, dominant melakukan kenaikan dia cakap sampai 1.4 tu probably akan maksimum dia boleh hantar sampai trendline ni lah. Trendline ni ada kena tengok adakah berlaku kenaikan lagi. Sekiranya market cap terus melakukan kenaikan atas trendline ni, kita tengok harga BTC akan lebih tinggi lah, mungkin sampai 42k. Atau sekiranya sampai ke sini dan berlaku bang ke bawah balik, probably kita akan tengok harga kita 1%. So pergerakan itu ada antara support ni, ada resistance ni, which is ini adalah antara bull run punya resistance untuk crypto market. Sehingga crypto market berjaya break trendline ni, expected akan market cap akan melakukan lebih kenaikan. Bila crypto tech melakukan lebih kenaikan, kita expected harga coin juga akan melakukan kenaikan. Kursus ni which kalau chart di total cap dengan BTC sama, which is expected untuk ada juga pergerakan yang macam tu. So kita tengok kat sini. Right, sebelum ni tu ada monitor yang ini. So which is tu nampak 1, 2, 3. So kita ada nampak satu point kat ni. So nak monitor juga satu point kat sini. Ini garisan tengah tu yang dulu. Kalau siapa masih ingat, sebelum ni tu ada garisan line tengah ni. Tu kita akan monitor yang ini. Right, cantik. 1, 2, 3. Which is yang ini tu akan lock. Kemudian tu akan buat kecilkan sikit lah. Ok, tu kita kat 4 hours. Kita tengok pergerakan 1, 2, 3. Dan kat sini ada sikit lah sentuhan kat dia, kat sini price bermain kawasan ni dan berlaku reject bawah. So kita tengok expected tu probably boleh jaga price itu buat recovery. So point of recovery probably akan melakukan sedikit kenaikan. So kenaikan tu tak pasti. Macam juga ini adalah expected tu untuk price itu bergerak dalam kawasan channel ini. So dah sampai bottom channel, so expected akan berlaku rejection di kawasan trendline, daripada trendline ni. So akan melakukan kenaikan ke atas almost dalam 33k. Dia punya first take profit untuk untuk posisi long dol, dan expected untuk dia break ke atas. Sebab apa kita ada ini adalah bullish pattern. Untuk expected price itu adalah di kawasan, tengok ada kat price ini. Pound ranking tak pasti kat mana. Masih mungkin ada, probably dia akan sampai kat sini dan berlaku rejection lagi untuk sampai first target kita 30. Kemudian daripada 30k mungkin kita ada rebound di atas dan baru breaking trendline ni. So expected tu probably dia akan, mungkin dia akan boleh jatuh macam tu. Sebab apa? 30 adalah kawasan support yang kuat. Low expected melakukan kat 30k dan berlaku rejection. Bila kat 30k ni, low expected more buyer akan lebih berani untuk masuk long. Dan bila masuk long position dalam trading tu, expected tu price akan pump sikit. And then maybe price tu hanya sampai di kawasan ni saja, trendline ni. Dan lepas tu barulah melakukan kejatuhan pula, which is kita akan another scare dalam market lah. And then expected tu probably ini akan berlaku. So kita tengok kan, tengok apa yang berlaku. Tu akan tinggalkan chart ni. Dia tengok itu probably ini yang pembesarnya ini akan berlaku maknanya. Okey, dia akan tinggalkan chart ni. Right, yang ini dia akan tinggal. Dan yang ni dia akan tarik sikit. Right, dia akan lock. Yang ini pun dia akan tarik sikit untuk sampai ke 30k. Now ini yang tu nampak kan? Probably apa yang akan berlaku, price masih lagi berada dalam channel. So tu tak expected dia akan break kat sini. Probably bila sampai sini akan berlaku another rejection untuk sampai kita punya first target di kawasan almost 30k. Kemudian ada melakukan another rebound lagi kat sini, baru berlaku breakup sampai trendline ni. Expected tu probably kat sini akan ada berlaku rejection besar. Sekiranya berlaku break kat atas adalah good position, petanda baik untuk sedikit buran untuk sampai 42.
And then sampai sini expected ada berlaku rejection. Rejection tu probably kita akan push price more bawah 30 lah, more strong untuk price back 30. Sebab apa? Untuk minggu ni macam cakap, minggu ni kita ada confirmation untuk weekly untuk break untuk 50 MA. Sebab tu dia expected price more jatuh bawah, tapi kita akan ada short recovery untuk orang kata whale. Bila kita ada formation tu, selalunya akan ada banyak position short. So bila whale akan buat pump price atas sikit untuk liquidkan short punya position, kemudian barulah dia akan melakukan kenaikan. Bila ada berlaku kenaikan kat ni, ramai masuk long pula, yang dia masih long tu, whale akan push balik untuk liquidkan long, dia akan dapatkan resistance. So which is dalam market ni, anda kena fikir sebagai anda seorang kita kena fikir sebagai kita ni whale. Kalau whale, apa kita buat? Macam itulah, so expected. So kita kena kata seiring dengan apa yang whale buat tu, which barulah kita boleh untung. So dengan expected tu, price mungkin berlaku ke atas dulu, ada berlaku bawah, berlaku ke atas. So which is, kita tengok apa yang berlaku untuk yang ni, price target ni. Sebab apa tu 30k? Bukan sebab di 30k sebab dia support. Yes, sebab support. Tapi sebabkan kita ada price target untuk channel ni. Right, channel ni untuk price target dia, ini kan ada dua price target. Yang pertama yang ini, right, short yang first target kita, right, point and breaking sini, kita ambil sini. Point of breaking. Okay, kita dapat sini almost sini kawasan 30.6, tak sampai pun. Expected untuk trial ni kita ada satu kawasan ni, body ni. So tengok adakah body ni price ni sampai kawasan ni. So antaralah 30.7 atau 30k, probably kat kawasan ni akan berlaku rejection lah. Price naik, melakukan sampai bawah ni, ada berlaku rejection, baru break ke atas, kemudian barulah break ke bawah. So kita tengok apa yang akan berlaku dalam market tu, tak sepati. Semua dari data tu, apa yang tu expected untuk pergerakan ni, macam tu lah. Kita ada pergerakan dalam channel. Channel ni positif untuk break ke atas, kemudian break atas, tapi kita ada masih lagi yang bearish yang masih besar. So sepatutnya berlaku rejection ke atas, bukan barulah rejection ke bawah. So which is untuk stock RSI, untuk short term pergerakan, stock RSI dah berada di overbought, tapi ada sedikit ruang lagi menentu kejahatan. Dan kita tengok untuk RSI ni pun masih lagi kawasan bawah. So expected tu untuk RSI ni boleh melakukan kenaikan ke atas lagi, akan menyebabkan stock RSI ni mungkin akan buat pergerakan yang macam ni lah. Aku tengok harga price ni kat mana, price ni harga kat bawah. So which kita tengok masa kat sini, price ni ada bawah masa ni, so ada lagi push ke atas, ada ke atas berlaku M. So expected tu memang akan ada sedikit short recovery sebelum kita melakukan kenaikan ke atas. Sebab apa? Kita perlukan bearish perlukan momentum untuk melakukan ke atas. So expected tu apa yang bila sesuai, bila RSI ni berada di kawasan overbought yang ini, bukan stock RSI ni berada di overbought. So expected tu pergi price tu akan pergi sampai di kawasan area sini, dan masa luar akan ada push yang besar untuk bawah sampai area kawasan ni untuk pertengahan, dan ada sedikit rejection, kemudian ada push more one leg untuk ke bawah. So seperti yang inilah akan berjaya untuk push price bawah 30, and then first target pun kita mungkin akan sampai dalam 27.6, itu seperti akan sampai dalam 26k. So kita tunggu aja. Mungkin hujung bulan ni, yang ni berapa bulan? Hari ni adalah 12 atau 18. So probably hujung bulan ni kita akan berada di bawah, and then bulan 8, bulan 9 kita akan price mungkin akan bermain dalam 26 ke 20k. Kemudian macam dia expectedkan dalam bulan 10 dalam bulan 11 barulah kita akan ada recovery. Sebab tu cakap antara 20k tu adalah expected tu untuk last dip namanya. So which is sooner or later kita akan dah hampir nak sampai ke bottom. Tengoklah adakah akan berlaku atau tidak, tak pasti. Market boleh buat apa saja, itu hanya berdasarkan analisis di chart, apa yang nampak pattern pergerakan untuk pattern ni dengan pattern ni dia berkaitan. Tu which is bila kita ikut jalan cerita dia ada macam jalan cerita dia, which is expected macam juga kan, tu tak pergerakan je lah, ada recovery, kemudian baru ada short recovery, kemudian barulah ada long term punya pergerakan untuk down. So itu untuk BTC. Let's go, kita pergi ke tadi tu nak cakap apa tadi, nak tengok untuk Cardano. Kenapa ada 1.18 aja, tengok apa yang dah berlaku Cardano sebenarnya. Cardano, so macam sebelum ni tu cakap kita ada pattern ini, pattern bullish ini, pattern bullish. Dan apa yang siapa ingat dulu awal-awal 2 minggu lepas tu cakap kita ada pattern ni. Ini adalah pattern bullish and ascending triangle. So expected untuk price itu naik ke atas sampai ke kawasan 1.798. Itu yang tu nak tengok sebenarnya. Tapi price dah break macam cakap, ini pattern ni weak sebenarnya.
Sebab apa, pattern ni adalah 58% untuk break ke atas, 42% untuk break bawah. Ini yes, ini ialah pattern bullish, tapi macam cakap semalam, tak ada satu pattern pun yang garanti 100% dia akan melakukan pergerakan. Cuma kita expected more ke atas berbanding ke bawah. Tapi ini tak, gap dia tak banyak pun, 58% dan 42%. So now sebabkan market cap jatuh, price jatuh ke bawah dan berada betul-betul di kawasan support kita. So expected tu price tu masih boleh jatuh until bawah ini. Dia punya, kita ada dua bawah ni, sama ada di bottom support ataupun di bottom shadow ni. Which kalau bottom shadow ni, expected price tu akan sampai balik dalam kawasan $1 ke 90 sen dolar. So expected tu sekiranya price Bitcoin jatuh dalam bawah 30k ataupun jatuh ke dalam 30k, probably price tu dah pun hampir 30k, kita nampak probably untuk 30k mungkin Ethereum akan sampai dalam Cardano dalam sampai kawasan bawah ni, dalam 1.1 sen dolar, $1.10, which is kawasan tu punya entry. And then sekiranya price tu break bawah 30 sampai 26, so expected Cardano akan sampai bawah $1, kemudian dalam 90 sen. Right, probably akan sampai dalam 90 sen, which is expected tak banyak pun. Probably yang paling lower pun sebenarnya ni 90 sen je. And then sampai 26 tu expected ada recovery, and then probably Cardano pun akan melakukan sikit recovery. So untuk Cardano maknanya baik juga. Sebab apa? Macam cakap, BTC ada sikit point untuk recovery. So expected tu Cardano probably akan melakukan recovery kat dapat point ni. And then point dia nak recovery pun cantik, sebab apa? Di kawasan support. So expected akan berlaku sedikit kenaikan ke atas. Kalau aku tengok sini kat mana, expected probably potential untuk naik ialah swing high to swing low. Betul-betul untuk naik ialah sampai ke kawasan ni. Kita tengok adakah price akan melakukan kenaikan ke kawasan ni. Macam cakap, sekiranya untuk Bitcoin melakukan recovery almost ke dalam 34 macam cakap tadi, so expected juga probably kita akan tengok Cardano juga akan melakukan recovery. So very good sebenarnya sebab recovery, sebab 1.3 balik, kita expected bila Bitcoin jatuh balik, kita akan another drop ke bawah. So berbanding kalau coin ni tak buat recovery, stay kat sini, Bitcoin recovery pun stay kat ni, which is bila Bitcoin jatuh, expected Cardano akan suffer lebih teruk lah berbanding kalau dia recovery. So mungkin jatuh balik tu hanya kawasan ini je, tak boleh jatuh kawasan $1. So which is Cardano around $1, $1.10 tu kalau anda dapat, kalau anda nak buy untuk long term, very good lah. And then zone pun, position zone masih di ni $1.1. So stay untuk Cardano, still untung tapi tak banyak pun, sebab apa, dah dropping lah. So tengok apa yang berlaku untuk Cardano. So lagi another coin, kita pergi Ethereum dengan BNB. Ethereum, so Ethereum, kita tengok apa yang berlaku Ethereum. So Ethereum masih lagi bertahan di kawasan ni, masih lagi berlaku macam juga expected. Kita ada pattern yang besar ni, pattern bearish nya, opening ascending Browning wedge, expected lah price untuk break ke bawah. So expected macam probably BTC ada sikit recovery. So recovery untuk sampai trend line ataupun support ni, kemudian balukah ada rejection ke bawah. So which is bila ada recovery, very good untuk market tu. Sebab apa, bila berlaku kedatangan, which is Ethereum tak jatuh ke bawah. Tapi untuk price target ni maknanya dalam 1.2, 1.3. Ini apa yang akan berlaku. Diorang expect macam tu ada pergerakan lebih besar di crypto market, iaitu first target lah di 1.2, and then sekiranya crypto market berada di 1 trilion, do expected untuk Ethereum akan berada di hampir di kawasan bawah dan support lah antara 1.2 ke 1.1, which is very, orang kata dropping banyak lah kalau ikutkan sini. Daripada all time high dia 4,000 lebih, 4,004. Sekiranya itu berlaku, expected pengurangan dalam 80% expected tu. Tak, dalam 70%. So sama lebih kurang macam Bitcoin. Bitcoin pun kalau sekiranya jatuh dalam 20k, masih dalam 70k, which is very good. Dan kita tengok kat sini pun memang kawasan base. So kawasan base kat sini, so tak perlu risau, banyak base kat ni. So expected tu inilah kejatuhan yang paling lower, paling lower Ethereum boleh buat dalam 1.2, 1.3, which is expected kalau jatuh dalam 1.2 memang akan banyak lah investor masuk. Macam masa tu pun untuk long term memang sesuai untuk Zul beli. So fish probably kat sini pun Zul akan grab, Zul akan memang memang Zul akan grab lah. Sekiranya price tu akan jatuh dalam kawasan ni, Zul akan cuba saya upayalah untuk buat keluar modal lagi untuk buy untuk Ethereum. Mana Ethereum ni berlaku, probably BNB kita tengok dropping bawah, paling dia boleh jatuh dekat mana. So untuk BNB kalau kita tengok kat sini, ada pattern yang besar tak, which is kat sini probably kita akan masih follow yang ini. Kita akan buat trend line ni,
Dia akan tarik sikit. Alright, so expected tu untuk sekiranya BNB jatuh bawah dalam 1 trillion total market, and then BNB akan menjadi jatuh, expected BNB boleh kembali balik ke kawasan support 280 kawasan ni. Expected probably akan jatuh dalam kawasan ni almost dalam 200, ataupun untuk 1 trillion total market tu BNB akan effect lah, akan sampai 200. Jadi maybe dia akan hanya fokus kepada 4 coin yang sekarang ni, ataupun beberapa coin yang lain. Okay, 3 coin yang utama, yang first, yang top priority ialah Zul, ada Bitcoin, whatever Bitcoin harga price untuk lower, Zul akan grab dulu Bitcoin. Dan sekiranya ada lagi modal lebih, Zul akan nak tengok untuk di Ethereum, BNB. So 3 coin ni yang paling penting. Kemudian antara altcoin lain yang kata lebih lower cap atau middle cap, apa yang Zul nak tengok adalah Zul nak tengok Cardano, Zul nak tengok Matic, and then Zul nak tengok yang ada Solana. Solana. Lepas tu ada satu lagi probably Chainlink. Pancake Chainlink, which is probably yang ni lah. Solana antara yang 3 tu, Cardano, Matic dan Solana, which is expected untuk Matic. Maknanya Matic dah drop banyak 0.8. So sekiranya drop lagi bawah, expected untuk Matic ni probably akan drop lagi bawah. Tapi sekiranya price tu drop ke bawah ni, probably akan kita akan berada di last support dekat kawasan ni. So expected tu kalau lower pun dia jatuh mungkin sini je, sebab apa, kita ada base kat situ. So more lower daripada ni, Zul akan tak buy lah. So Zul akan buy sekiranya price itu masih kawasan ni, Zul akan cuba grab. And then sekiranya price tu jatuh bawah lagi, Zul akan tak tambah lah. Zul akan layan aja apa yang Zul tambah tu. Sebab apa cakap, bila jatuh bawah support ni, untuk recovery tu lambat. Tapi untuk Matic fundamental ni masih kuat. Hanya untuk di chart saja dia akan berlaku agak weak lah untuk chat di Matic. So guys, so rasa itu aja untuk pagi ni. So hopefully tak panjang tu punya video. So apa yang kita tengok macam tu expected masih lagi recovery. So ini dia punya trade. Dia punya trade masih lagi semalam dalam $1 negatif. So which is dalam ni 40 sen dolar je, which is expected tu dah tambah lagi position sebenarnya daripada 10x kepada 25x. So which is tu ada tambah lagi position sebenarnya. Position ni dah tak masuk lagi, ada sikit lagi. Tu tambah position which is ni kat sini ada 31.5. Sekiranya hit tu expected tu akan melakukan kenaikan, dan tu ada tambah lah position long di sini, and expected untuk ambil sikit profit di kawasan atas ini, ataupun sekiranya berlaku kat atas tu akan berprofit sebelum tu letak tu punya short position. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe untuk tengok lebih banyak video pada sekiranya anda ada belum follow tu punya Facebook, link di description bawah. Follow tu punya Facebook. Di Facebook selalunya tu akan share update tu punya technical analysis yang terkini di Facebook. And then dia hanya buat review pagi dan malam. Dan antara pagi dan malam tu dia akan buat sekiranya ada update terkini untuk chat, dia akan update di Facebook. So guys, please like, please subscribe dan share kepada rakan-rakan anda yang lain. So guys, jumpa lagi malam nanti. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.